Adakah Malaysia patut mengambil Indonesia sebagai satu role model untuk kita bangunkan negara kita menjadi sebuah negara yang kuat dan stabil? Saya boleh setuju dalam beberapa sudut kerana peristiwa yang menyedihkan telah lama ditinggalkan oleh rakyat Indonesia. Kita juga berlaku perkara pergolakan politik yang sama pada tahun 98 dan juga krisis ekonomi yang sama. Cuma Indonesia bagi saya, mereka telah melalui fasa-fasa perik tersebut berbanding kita. Dan alih itulah mereka berjaya menghasilkan pimpinan seperti Jokowi. Dan kita lihat betapa banyaknya pelapis-pelapis mereka yang boleh mewarisi kepimpinan Pak Jokowi. Tapi semua ini tidak bermakna Malaysia tidak ada. Malaysia pun ada. Cuma kita dalam fasa di persimpangan. In transition lagi. Beban politik lama masih belum surut. Watak-watak lama masih lagi merajui perjalanan politik negara. Jadi ini yang membuatkan Malaysia sukar untuk bangun menjadi seperti Indonesia. Sedangkan Indonesia sudah tinggalkan fasa lampau itu. Inilah yang perlu kita contohi, meremajakan politik negara kita. Dan Alhamdulillah, dengan adanya pertambahan pengundi pertama kali, anak muda khususnya, kita boleh cipta sejarah yang baru. Dari segi material sebenarnya kita lebih baik daripada Indonesia 20 tahun dululah. Sekarang ni saya rasa Indonesia sudah berjaya mengatasi kita dari segi ekonomi, segi kestabilan politik. Ini kerana mungkin saya nampak Indonesia ni dia mengamalkan satu masyarakat yang lebih terbuka, an open society, ya, di mana perbahasan kepentingan rakyat itu cukup subur dalam media-media massa dan ruangan awam. Inilah satu unsur faktor yang mematangkan demokrasi. Di Malaysia kita kena ingat benda itu taklah semudah yang disangkakan kerana kita ada banyak sensitiviti perkauman, keagamaan yang melemahkan daya perbincangan sesama rakyat. Takut sentuh hal sensitif, bukan? Jadi benda ini saya rasa boleh kita tambah baik melalui perbincangan yang saya katakan tadi. Liberalize kita punya media massa, perbanyakkan perbincangan ilmiah di universiti, di kampus, di kalangan anak muda, bangunkan wawasan yang lebih jelas tentang hal tuju ekonomi negara agar rakyat kita tahu Malaysia ni nak ke mana. Indonesia siapa yang buat? Pak Jokowi. Dia ada wawasan yang besar membuat satu ibu kota yang baru ataupun Nusantara di Kalimantan. Jadi semua ini memberi satu aspirasi buat rakyat bangsa Indonesia untuk maju ke depan. Jadi mereka taklah bercakaran hal-hal kecil. Jadi itu saya rasa kenapa Indonesia lebih ke depan berbanding kita ketika ini. Saya fikir Indonesia menjadi lebih terbuka, lebih berdaya saing kerana falsafah perpaduan mereka itu sendiri, iaitu bersifat melting point, asimilasi itu, ya. Itu membuatkan rakyat mereka lebih lunak untuk meraihkan perbezaan kerana perbezaan itu sudah pun menjadi semakin kecil akibat proses asimilasi itu. Jadi ini kita perlu capai di Malaysia walaupun dengan cara yang berbeza. Kalaulah kita boleh mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa wacana untuk semua kaum, saya yakin kita pun boleh jadi seperti Indonesia, terbuka, malah dari segi kita punya perbincangan pun rencam dan kita boleh sama-sama bangunkan naratif yang lebih baru untuk semua golongan. Bukan hanya T20. Ini kalau kita lihat kat Malaysia, nak cakap hal-hal serius, nak cakap bahasa Inggeris je. Betul. Rakyat marahin tak boleh faham. Sedangkan kita nak ada kesinambungan antara yang di atas dan di bawah. Sebab itulah bahasa kebangsaan itu mampu mengangkat semua pihak jadi satu untuk memajukan negara.